karpet merah di depan mereka. Ini masanya Todak beraksi dengan pemain-pemain yang baru diturunkan untuk mencari pengalaman dan juga ingin membuktikan bahawa mereka juga masih lagi ada pelapis-pelapis yang mampu untuk menjadi tonggak pada masa hadapan untuk MLBB Malaysia ni. Namun lihat Skupin dimulakan dengan satu Petrify daripada Martizi, dikombokan lagi dengan damage daripada Fomis. Spectre Step yang digunakan sebenarnya sangat-sangat memedihkan, terpaksa untuk berundur kembali dan berjaya untuk memberikan damage saja, tidak berjaya untuk mendapatkan letupan tersebut. Poking awal yang baik dilakukan oleh pasukan Todak sebentar tadi, tapi sayangnya agak sedikit terlambat daripada terutama sekali Fomis untuk hadir memberikan damage. Tapi sekarang ni Ayumi kat bahagian atas, Flicker tak membawa makna. First blood diberikan kepada pasukan Bigatron dan kill tersebut diberikan kepada Super Ken. Bonus untuk pasukan Bigatron Alpha bila mereka hanya ingin dapatkan kill. Berjaya juga dapatkan spell buat God Laner milik pasukan Todak itu. Awak kena ingat, Sunfrost, kita dah bincangkan tadi. Map pressure daripada pasukan Todak kena kuat. Kena kuat dekat awal game ni. Kalau tak, pasukan Bigatron Alpha boleh tamatkan game ini dengan sangat-sangat pantas disebabkan scaling mereka jauh lebih lambat kalau nak ikutkan daripada pasukan Todak. Tapi lihat Fomis terus saja bergerak ke hadapan, melakukan percubaan untuk dapatkan cutting lane, juga percubaan untuk dapatkan Moreno. Tapi dia tak berjaya untuk menyelesaikan tugas itu sebaik mungkin. Dan level ini hanya diberikan kepada Martizi terlebih dahulu untuk dapatkan Rough Wave. Malik sudah memberi siap sedia. Super Can agak sedikit jauh. Super Can hampir level 5. Kalau ditunggu sedikit saja masa, Super Can boleh dapatkan division yang lebih tinggi damage-nya. Tapi Fomis dengan nyawa yang begitu rendah terpaksa untuk berundur. Tak ada masalah untuk Sorizo. Dia boleh saja untuk kembalikan semula nyawanya kalau hilang. Tapi Fomis terpaksa untuk pulang ataupun diperlu untuk kekal bertahan dengan nyawa yang sangat rendah. Ya, nyawa sangat rendah, tapi lihat Hazelnut sudah pun bersedia. Kena sorang. Dapat satu, terus saja kombokan dengan Rafif. Super Bean hilang, tapi Sorizo bermasuk. Cakaran cuba untuk dilakukan. Malik dicari. Malik akan cuba untuk melarikan diri. Damage dilepaskan oleh Moreno, memberikan sequencing poking damage. Martizi dengan Petrify sekali lagi. Sorizo pula menjadi mangsa. Malik mendapatkan kill tersebut, 2 kill berjaya untuk dapatkan oleh pasukan Todak, berjaya untuk menguasai kawasan Turtle ini dengan sebaik mungkin. BTR terpaksa untuk berundur dan membiarkan sahaja Todak mendapatkan kelebihan awal. Inilah apa yang mereka perlukan. Tekanan awal yang diberikan kepada pasukan BTR. Dan pasukan BTR juga bijak untuk membaca. Lepas mereka hilang satu pemain, mereka tak nak paksa dekat bahagian teamfight. Sebab mereka tahu kalau mereka teamfight sekalipun, mereka punya power spike tidaklah sekuat pasukan Todak ketika ini. Dan terus, yang pertama berjaya untuk dikunci oleh pasukan Todak. Berita yang baik, tapi masih lagi awal untuk kita bersukaria disebabkan pasukan Bigatron Alpha mempunyai scaling yang jauh lebih berbahaya, terutamanya Moreno yang menggunakan Novaria. Burst damage, poking damage dekat bahagian mid game ni nanti jauh lebih berkuasa. Begitu juga dengan second. Attack yang lebih Hazelnut dia dapatkan Super Fin dengan satu kombinasi yang baik. Namun Flicker digunakan pakai oleh pemain-pemain daripada pasukan Bigatron Alpha. Hujung-hujung dari balance rate tersebut tak sempat untuk diletakkan dengan sebaik dan sekemas-kemasnya oleh Ayumi. Kalau kena tadi, combo tu sekurang-kurangnya boleh dapatkan double kill untuk Malik. Tetapi Todak akan cuba untuk lakukan rotasi ke bahagian bawah. Sebab kenapa tadi awak cakap kita jangan terlalu bersukaria? Sebab mereka memang pegang early game. Jadi kalau mereka menang early game ni, ini adalah satu perkara yang baru orang kata biasa. Belum lagi sampai ke tahap yang selesa. Betul, dia belum lagi selesa. Sebab kan kalau jurang perbezaan tu mungkin 6,000. 7,000, itu mungkin berita yang baik. Tapi sekarang ni Martizi ditarik dengan defense judgment, terus saja ditumbuk oleh Super Can. Jab yang cukup memedihkan. Kali ini mencari pula Ayumi. Kalau kena tu memang sangat-sangat merisaukan pastinya untuk seorang kena dua Striko. Astra Rico dah mengetahui kedua Ayumi, terkena pula Astra Recall. Hazelnut memberikan serba sedikit gangguan kepada Super Beat untuk melarikan diri. Tetapi ini Blues Passion ke atas 1 minit saja. Dan sekarang Malik perjuangan mendapatkan Moreno, berjaya untuk mendapatkan kill spree. Tetapi decision tersebut tidak berjaya untuk diaktifkan di saat-saat akhir. Ujung tanduk tadi kalau dapat habiskan mungkin boleh untuk terus bertindak agresif. Tapi tidak. Pemain-pemain Todak terus kembali berundur. Berundur terlebih dahulu, tenang sebentar. Tidak boleh terlalu paksa banyak sangat team fight selepas mereka bazirkan beberapa skill sekarang ni. Hazelnut masuk tapi tiada siapa yang berjaya untuk didapatkan. Pasukan Todak, kita saksikan bagaimana mereka bermain. Fokus utama mereka adalah untuk menjatuhkan dekat bahagian gold lane. Tapi mereka kena ingat,
pressure map ataupun tekanan dekat bahagian sungai ni juga penting untuk pastikan yang Kadita ada tempat untuk dilakukan ambush. Kalau dia tak ada tempat untuk lakukan ambush, pasukan Bigetron Alpha boleh masuk ke dalam kawasan pasukan Todak dengan mudah sekarang ni. Fomis juga dipaksa untuk menggunakan flicker. Pengambilan turtle seakan-akan bukan berpihak kepada pasukan Todak. Turtle seakan-akan akan dibiarkan saja oleh Todak, tetapi Malik dah sampai juga. Bigetron boleh tak mereka masuk 3 lawan dengan Ya, 4 sekarang ini kerana Fomis tak masuk dalam team fight. Astra Recall mencari Zelnat dah diketahui tapi ditadah saja oleh Zorizo. Pasti akan ada Terry Benson cuba untuk masuk ke bahagian depan. Namun Zorizo masuk terlebih dahulu dengan tanda clap. Berikan damage kepada pemain-pemain Todak. Tapi Hazelnut, lompatan tak terkena kepada Super Pin. Tarikan masih lagi belum diguna pakai oleh Kaja ini. Turtle masih lagi dijadikan umpan untuk meletakkan Bigetron Alpha lebih ke hadapan. Mereka hanya ingin memegang kawasan ini sebaik mungkin. Macam saya cakap tadi, ini early game patut dimenangi oleh Todak. Jadi kalau Bigetron rasa dia orang tak nak team fight early game, tapi kan, biar je. benda ni bijak daripada pasukan Bigetron Alpha. Mereka tahu kan, mereka tak perlu nak team fight dekat bahagian turtle sekalipun. Tapi mereka tak nak team fight, mereka lambatkan. Betul. Mereka lambatkan pasukan Todak untuk mara dan sekarang ni Astra Echo digunakan kena kepada Malik. Perlu berhati-hati. Zorizo juga kalau dia tak ada clap, saya tak boleh digunakan super can. Dia datang, dia tekan je retry tu terus. Berjaya untuk dapatkan turtle seterusnya kepada pasukan Bigetron Alpha dan inilah pancingan yang diperlukan oleh mereka dan mereka berjaya untuk memaksa pasukan Todak untuk kehilangan objektif yang kedua. Bukan itu saja, mereka dapatkan turtle, turret, ganjaran bernilai yang berjaya untuk dimiliki oleh mereka di minit yang ke-7 ini. Sudah masuk 7 minit permainan tapi lihat bagaimana Super Can sekarang ini baru ingin dicari. Namun Super Can masih lagi berjaya untuk bertahan dan Hazelnut terpaksa untuk berundur. Tetapi pemain-pemain BTR sudah bermula untuk masuk second dengan damage yang besar. Inspire sudah pun dibuka dan berjaya untuk dapatkan shutdown ke atas Malik. Killing spree juga untuk Super Can. Dan sekarang ini kedudukan mata unahan 3/3 seri untuk mereka dan mata daripada sudut kemenangan menara mungkin akan ditingkatkan lagi setelah serangan dilakukan di bahagian tengah, tetapi adanya Rafif dan juga Menesris lakukan untuk melambatkan agresif ataupun tekanan awal daripada pasukan Todak. Astra Echo kena semua. Oh, masalah yang besar. Terus saya ditarik Ayumi. Jauh di hadapan sana. Liga diguna pakai oleh Super Vin untuk mendapatkan pemain terpenting buat pasukan Todak. Kali ini kurangnya damage. Hazelnut masuk tertangkapan. Satu tamparan. Berjaya untuk dapatkan seorang pemain. Tapi itu hanyalah robo saja. Fomis juga akan menjadi mangsa. Tumbukan daripada Super Can. Cubaan untuk dapatkan Malik. 2 orang sudah pun terkubur untuk pasukan Bigetron Alpha. Dikenakan satu Astra Recall. Terus saja Hazelnut hilang. Ayumi baru hidup. Tapi pemain pasukan Bigetron sudah bermula untuk mendominasi 60% kawalan map di Land of Dawn ini. Dengan adanya lot lagi dalam perjalanan. Alah, kalau kita tengok bagaimana Hazelnut selaku seorang Roma, bagaimana nyawa dia, HP dia diturunkan dengan sangat-sangat pantas. Damage yang dikeluarkan oleh Super Can begitu menyakitkan. Dia dah ada Hunter Strike, dia dah ada Malefic Roar. Jauh ataupun besar penetration bonus yang ada menyebabkan sustainability daripada Hazelnut. Walaupun dia ada emblem daripada tank sebentar tadi, Tenacity dan sebagainya, masih lagi tidak mencukupi. Dan ini sangat-sangat bahaya untuk pasukan Todak sebenarnya. Tambahan pula, kalau Kadita tak boleh nak berikan tekanan awal, tak boleh nak pegang bush, saya rasa ada jalan yang sukar untuk pasukan Todak ketika ini untuk melakukan momen. Ya, jalan yang sangat-sangat sukar, tapi jalan itu yang perlu untuk mereka hadapi. Sekarang ini Lord sudah pun mula untuk berarak. Conceal juga pakai Super Beam mencari mangsa. Ditariknya seorang pemain. Hilang terus Hazelnut. Tank tak tank. Bigetron Alpha akan terus masuk. Zorizo terkena petrify. Satu Rafif yang baik daripada Martizi. Super Beam ditumpahkan. Super Can juga begitu. 3 orang hilang untuk Bigetron. Tetapi masih lagi belum berjaya untuk pasukan Todak mendapatkan wipe out. Namun pertahanan yang berjaya untuk dilaksanakan. Martizi mendapatkan satu momen yang cukup baik dengan petrify ke atas ramai pemain daripada pasukan Bigetron Alpha. Momen yang sukar kita cakap sekarang sebentar tadi berjaya untuk didapatkan oleh Martizi. Dan kita lihat daripada segi itemization sekalipun, dia siapkan Dominant Ice daripada Kadita, memfokuskan lebih kepada sustainability dan bukannya damage sekarang ni. Okay, jap, saya rasa ada sedikit technical kat situ. Cloud of Destiny dan juga Genius Mon yang sebenarnya disiapkan oleh Kadita supaya boleh mengeluarkan damage sebentar tadi. Agak pening sikit kalau kita nampak daripada segi itemization. Tapi apapun, kita boleh katakan sekarang ni, untuk pasukan Todak, pertahanan yang baik dikeluarkan oleh mereka dan juga sedikit kesilapan daripada pasukan Bigetron Alpha di mana mereka berkumpul serentak selepas mereka dapatkan satu pick off. Tapi Ayumi betul-betul ada Dreadnought tu.
Saya rasa macam Kalau ikut kepada kita punya ni, tak ada. Tapi tak apa. Tak apa. Dia ada si Halberd sebenarnya. Dia ada si Halberd untuk kurangkan region untuk Hazelnut yang menyiapkan dominant ice, tapi dia terus sahaja berjaya untuk mendapatkan purple buff. Dan Moreno sukar untuk menangkap beliau. Siapa je yang boleh pergi ke bahagian backline sekarang ni? Kalau bukan Martizi, ya. Formes nak lakukan flanking. Tapi awak rasa flanking untuk Dairat okey tak untuk dapatkan mendapatkan Moreno ataupun mendapatkan Novaria? Saya rasa agak sedikit sukar sebenarnya. Ya, sangat-sangat sukar. Tapi sekarang ini yang lebih habis. sukar untuk mereka melarikan diri. Moreno dah berikan serba sedikit serangan daripada jarak yang cukup jauh. Zorizo dihantar untuk melakukan cakaran. Dan dengan itu saja, Todak terpaksa untuk mengundurkan diri. Satu larian yang dilakukan oleh mereka yang memberikan ruang untuk Bigetron Alpha mendapatkan kawasan ini secara sepenuhnya, mendapatkan lot juga buat kali yang kedua. Mereka nampak yang 4 orang pemain daripada pasukan Todak terus berundul sebentar tadi. Jadi itulah dah info yang baik untuk pasukan Bigetron Alpha terus bergerak ke arah lot yang terus saja didapatkan. Dia satu je masalah dia, ataupun satu je kunci kemenangan pasukan Bigetron Alpha ni, Fazrul. Ya. Di mana tahu kat mana Kadita ada, mereka dah menang situasi. Sebab kan kalau Kadita tak boleh nak predict, itu adalah Kadita yang berbahaya. Tapi sekarang ni kedudukan Martizi kebanyakannya mereka dah tahu. Jadi agak sedikit sukar untuk dikeluarkan momen. Tapi momen yang waktu pertahanan tadi adalah momen yang baik dan kita mengharapkan pasukan Todak boleh lakukannya sekali lagi. Sekarang ni masuk 13 minit. Sepatutnya damage yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha sudah hampir maksimum. Ya, sekarang kalau kita cakap pasal damage, memang sudah pun berjaya tercapai oleh pasukan Bigetron Alpha dengan begitu tinggi, dengan kelebihan gol dalam 6,000. Dan sekarang lihat bagaimana Formes sendiri terkena recall, terpaksa untuk berundur dengan begitu besar sekali damage diterima oleh Dairat, satu fighter setelah terkenanya Astra Recall tersebut. Lock sudah pun mula untuk masuk. Zorizo cuba untuk berikan tekanan di bahagian atas, tapi lihatlah bagaimana Minion cuba untuk masuk daripada tengah, dan Bin cuba terlakukan tarikan, belum lagi berjaya untuk dapatkan sesiapa. Mangsa belum lagi dicari, tapi Martizi sudah pun ditembakkan terlebih dahulu. Damage pada Saken begitu tinggi. Minion sudah pun mula untuk masuk, dan sekarang ini Crystal akan dimusnahkan oleh pasukan Bigetron untuk mendapatkan kemenangan di pusingan yang pertama. Tapi pertahanan masih lagi cuba untuk dilaksanakan, namun tetap tidak mampu untuk menghalang untuk Bigetron mendapatkan kemenangan mereka yang pertama.